Baik, bertemu kembali. Kalau tadi kita menyentuh mengenai isu di Pantai Timur juga di Terengganu, kali ini kita beralih ke perkembangan di Kelantan yang mana Kelantan juga sudah telah memasuki fasa kedua Pelan Pilihan Negara PPN berikutan mencapai nilai ambang yang ditetapkan Kerajaan Persekutuan termasuk bilangan kes harian COVID-19 yang berkurangan sejak 2 minggu ini. Dan pengarah Majlis Keselamatan Negara MKN Negeri Kelantan, Jeffrey Muhammad ada berkata pengurangan kes COVID-19 termasuk angka di bawah 100 disebabkan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan 3.0 ataupun PKP 3.0 dan Sekatan Pergerakan Penuh SPP. Dan katanya juga ia menunjukkan kejayaan PKP 3.0 di negeri itu. Namun masyarakat perlu sentiasa patuh SOP berikutan jangkitan sekarang ni sudah ada dalam komuniti. Jadi untuk ketika ini kita bersama dengan Wakil Esra Awani di Kelantan iaitu Muhafandi Muhammad. Mungkin Muhafandi boleh ceritakan bagaimana situasi di sana pada hari ini. Baiklah, terima kasih Faris. Di Kuala Lumpur, seperti yang kita ketahui, Kelantan antara negeri yang memasuki fasa kedua di mana beberapa sektor perniagaan dibenarkan beroperasi membabitkan pusat mencuci kenderaan, pusat mencuci kereta, kedai gunting rambut, pasar tani, pasar awam dan juga beberapa lagi sektor di bidang peladangan dan juga pertanian yang dibenarkan beroperasi. Faris, kita ingin maklumkan bahawasanya di Kelantan ini ramai kalangan rakyatnya yang bekerja sendiri, ramai rakyatnya yang berada dalam sektor pertanian, sektor perniagaan, termasuklah perniagaan apa jua perniagaan di Kelantan ini yang sudah pasti pembukaan sektor-sektor berkenaan telah memberi satu nafas baru kepada mereka. Sejak sekian lama mereka telah pun menanggung begitu banyak kerugian sehinggakan ada yang terpaksa kedai yang sebelum ini disewa terpaksa dilepaskan, operasi yang sebelum ini mempunyai ramai pekerja terpaksa diberhentikan, ada kalangan pekerja yang menerima gaji separuh ataupun mungkin suku daripada gaji asalnya. Ini kerana kesan daripada Perintah Kawalan Pergerakan yang dilaksanakan. Begitupun apabila diberikan kelonggaran peralihan fasa kedua ini, sudah pasti mereka yang terkesan sebelum ini baru memulakan perniagaan pada semalam, yang mana menyaksikan pusat mencuci kereta khasnya yang mana terdiri daripada mereka yang melibatkan anak muda yang kebanyakannya berniaga membuka kedai basuh kereta, seperti mana juga kedai gunting rambut yang membabitkan kalangan anak muda dan remaja, yang mana apabila fasa peralihan fasa ini mereka sudah pun melakukan persiapan beberapa hari yang lepas dan semalam mereka mulai membuka perniagaan. Begitupun mungkin ada di kalangan peniaga-peniaga yang terlibat, termasuklah mereka yang terlibat dalam mencuci kereta ini ataupun yang bergunting rambut ini, terpaksa mengubah model perniagaan mereka. Kalau sebelum ini mereka menyewa premis, mereka mampu menyewa kedai, mampu hire ataupun mengupah ataupun mempunyai pekerja, namun ada di kalangan sebahagiannya sudah tidak mampu lagi untuk berbuat demikian. Ada yang melepaskan premis mereka, terpaksa beralih ke rumah untuk meneruskan perniagaan gunting rambut. Ada yang mencari kedai yang agak murah sewanya kerana sebelum ini mungkin sewanya agak begitu tinggi. Dan ini yang saya dengar dan juga saya dapat maklum balas daripada beberapa orang peniaga, khususnya anak muda ini yang terkesan dengan Perintah Kawalan Pergerakan yang dilaksanakan sebelum ini. Dan untuk makluman Faris dan juga penonton, pihak berkuasa tempatan ada mengeluarkan garis panduan dan juga SOP berhubung peralihan fasa kedua di Kelantan ini, di mana restoran, kedai makan dan juga premis medan selera dibenarkan beroperasi bermula dari jam 6 pagi sehinggalah ke jam 10 malam. Penjaja di tepi jalan, penjaja yang bergerak ataupun berkenderaan ini dibenarkan beroperasi daripada jam 6 pagi sehingga 10 malam. Namun begitu, kedai runcit, kedai serba-nika, kedai barangan keperluan harian masih lagi ditetapkan beroperasi daripada 8 pagi sehingga 8 malam. Begitu juga dengan pasar harian dan juga pasar awam, di mana tempoh hak operasinya bermula 8 pagi, bermula jam 6 pagi sehinggalah ke jam 2 petang.
Pasar Tani dan juga Pasar Pagi dibenarkan beroperasi dari jam 7 pagi sehingga 11 pagi. Pasar Borong 12 pagi sehinggalah 6 pagi dan 11 pagi sehingga ke jam 4 petang. Pasar Malam dan Pasar Minggu pula tidak dibenarkan beroperasi. Pusat beli belah dan juga pasar raya ataupun kompleks shopping kompleks ini dibenarkan beroperasi daripada jam 8 pagi sehingga 8 malam. Kedai farmasi 8 pagi sehingga 8 malam. Hospital dan klinik dibenarkan beroperasi 24 jam. Stesen minyak 6.30 pagi sehinggalah 8 malam. Klinik kedai makanan haiwan daripada jam 8 pagi sehingga 8 malam. Dan itu yang saya teliti ataupun dapat kongsikan berkenaan dengan SOP yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa negeri, pihak berkuasa Kerajaan Negeri Kelantan, yang mana kemungkinan SOP ini mungkin boleh diikuti ataupun boleh disemak melalui laman sawang ataupun laman Kerajaan Negeri. Apapun saya kira di kesempatan ini juga Faris, saya ingin memaklumkan saya juga turut menemui beberapa orang peniaga kedai makan dan juga restoran yang mana hak operasi yang dilanjutkan ini sudah pasti memberi ruang untuk mereka berniaga dengan lebih panjang lagi masanya. Namun begitu, di sebalik itu mereka memohon supaya Kerajaan Negeri dan Kerajaan Persekutuan MKN khasnya menimbang kembali ataupun melihat kembali SOP itu dengan membenarkan dine-in ataupun makan di premis mereka dengan kadar ataupun tahap pematuhan SOP yang tinggi. Ini kerana sepanjang pemerhatian saya dan apa yang mereka maklumkan, take away ataupun bungkus ini tidak memberikan kata keuntungan kepada perniagaan mereka. Bahkan sepanjang mereka beroperasi ini pun jumlah keuntungannya tidak dapat dikira. Sebaliknya mereka menanggung kerugian dari segi sewaan premis, kerugian dari sudut membayar gaji para pekerja dan juga barang keperluan yang mereka gunakan. Dan itu yang dimaklumkan, mereka berharap supaya SOP ataupun ketetapan berkenaan dengan dine-in ataupun makan di premis mereka ini dikaji kembali. Mereka juga berjanji bahawasanya sekiranya diberikan ruang ataupun kelonggaran ini, SOP akan tetap dipatuhi dan mereka juga berjanji untuk menyediakan ruang yang begitu luas dengan penjarakan fizikal sepanjang berada dalam premis mereka dan perlu menulis ataupun buat scan code setiap kali masuk ataupun keluar masuk ke premis mereka dan juga melaksanakan melaksanakan sanitasi tangan ketika sepanjang berada ataupun sebelum memasuki premis mereka, Faris. Baik, Muhammad Fadi, kalau itu tadi Muhammad Fadi menyebutkan tentang daripada kisah sebagai peniaga, mungkin mereka sebelum ini menyewa di kedai dan terpaksa beralih mungkin trend selepas ini meniaga di depan rumah saja. Jadi kita ingin pula melihat kepada bagaimana kadar pematuhan rakyat di Kelantan itu sendiri. Kalau saya lihat tadi di visual yang dipaparkan di kaca TV menunjukkan kedai sudah pun dibuka, mungkin ada lanjut tempoh operasi waktunya, dan bagaimana, adakah rakyat di Kelantan ini mungkin ada rasa takut untuk keluar rumah ataupun mereka sudah rasa mengambil peluang ini dengan pergi ke kedai dan seperti biasa pergi ke kedai gunting rambut dan sebagainya. Muhammad Fandi. Sebenarnya pada hari semalam apabila kedai gunting rambut dibenarkan beroperasi, saya melihat beberapa premis ataupun kedai gunting rambut ini diserbu atau dengan kata lain dimasuki oleh mereka yang sekian lama menunggu untuk menggunting rambut. Begitu juga dengan kedai membasuh kereta yang di Kelantan ini, kalau kita dapat lihat pusat mencuci kenderaan ini ataupun mencuci kereta ini umpama cendawan tumbuh selepas hujan kerana rata-rata tempat pun kebanyakan anak muda mengusahakan kedai membasuh kereta ini dan kereta bersusun-susun menunggu giliran untuk dibasuh bermula semalam dan juga hari ini. Ini menunjukkan operasi berkenaan dinantikan oleh sebahagian besar rakyat Kelantan. Begitupun sejak seminggu yang lepas dan sehinggalah ke hari ini, hasil pemerhatian saya dan tinjauan saya di kawasan-kawasan tumpuan, di jalan raya, di pusat bandar khasnya, saya melihat
begitu tinggi jumlah kenderaannya sejak seminggu yang lalu. Walaupun masa ketika itu Kelantan masih lagi melaksanakan MCO, namun mungkin disebabkan orang kata sikap sendiri rakyat Kelantan itu yang mungkin orang kata sudah tidak tahan berada di rumah, mereka mungkin mengambil peluang untuk keluar, namun tidak orang kata meretasi daerah, kerana di Kelantan ini setiap daerah untuk memasuki mana-mana daerah, sepanjang daerah wujud sekatan jalan raya, yang mana setiap sekatan jalan raya itu polis akan memeriksa dengan teliti, memerlukan surat kebenaran dan sebagainya. Namun kalau dilihat di sudut bandar dan juga kawasan pinggir bandar yang tidak kata melepasi sekatan jalan raya ini, saya melihat pada waktu pagi khasnya sekitar jam 8 sehingga 10 pagi ataupun waktu tengah hari berlaku peningkatan jumlah kenderaan. Begitu juga di pasar awam, di kedai-kedai tertentu yang menyaksikan ramai orang. Namun apa yang saya lihat, rakyat Kelantan masih lagi kekal patuh dengan sentiasa memakai pelitup muka. Namun ada kalanya mungkin kealpaan ataupun sikap lupa itu mungkin wujud, yang mana mungkin dari sudut penjarakan fizikal antara mereka itu tidak diamalkan sepenuhnya. Dan sebenarnya ini yang menjadi kebimbangan kepada kerajaan negeri dan juga pihak berkuasa sebenarnya, Faris. Di mana Kelantan bukan Kelantan sahaja, bahkan seluruh negara akan menyambut Aidiladha. Dan di Kelantan ini perayaan Aidiladha merupakan satu sambutan yang dinantikan, satu sambutan yang meriah berbanding perayaan satu Syawal ini, kerana ibadah korban yang dibenarkan oleh pihak Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan ini hanya di premis ataupun di tempat sembelihan diwartakan. Namun saya kira mungkin rakyat Kelantan yang selama ini ingin berjumpa sanak saudara, ingin bertemu mata ini, mungkin akan mengambil peluang untuk bertemu mata pada sambutan ataupun pada ibadat korban itu. Dan inilah yang menjadi kebimbangan kepada pihak berkuasa sekiranya SOP tidak dipatuhi, Faris. Okey, itu dia tadi ada Muhammad Fandi ada menyentuh sikit berkenaan dengan persediaan perayaan Aidiladha yang mungkin dalam masa 2 minggu lagi mungkin kita akan sambut. Mungkin itu juga akan menjadi satu kerisauan di Kelantan nanti, dan itu saja mungkin yang boleh kami kongsikan untuk cerita jam ini. Saya Faris Daniel. Assalamualaikum dan salam hormat.